Jadi bila kita bercakap tentang Al-Quran ini, sebenarnya ada hala tuju kita bersama dengan Al-Quran. Ya, apa sebenarnya hala tuju kita dengan Al-Quran? Satu persoalan yang saya ingin berikan kepada anda. Ya, ada kat soalan ini anda boleh nampak dengan baik. Ya, soalan yang pertama, ketika mana anda pegang Al-Quran pada subuh tadi, ya, ketika mana anda pegang Al-Quran pada maghrib tadi, soalan yang pertama, apa yang anda inginkan dari Al-Quran sebenarnya? Jadi sahabat-sahabat, boleh kongsikan di ruangan komen. Ada tak sebenarnya satu hala tuju, satu fikiran di minda, apa sebenarnya yang anda nak daripada Al-Quran? Ya, ketika mana daripada kecil kita dibesarkan dengan Al-Quran, ada tak sesuatu yang kita nak daripada Al-Quran? Apa dia? Apa dia yang anda mahukan daripada Al-Quran? Contohnya ada orang mahukan daripada Al-Quran berupa sebagai ubat penenang dirinya. Ya, kerana apa? Mungkin umur telah meningkat, telah dapat macam-macam nikmat duniawi Allah berikan, tetapi hati masih lagi rasa kosong. Dan bila dia pegang Quran, bila dia sentuh Quran, yang dihajatkan adalah ketenangan. Ya, ada orang mahukan petunjuk daripada Al-Quran. Ada orang buka Al-Quran kerana dia nak syifa. Ya, dia nak penyembuhan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak tu adalah atas kapasiti kita sebagai satu manusiawi. Ya, yang kita nak luruskan pada hari ini adalah apa yang saya inginkan dari Al-Quran adalah tak lain dan tak bukan agar saya ataupun kita ini semakin mengenal dan mencintai Allah. Ya, kerana apa? Kerana ketika mana kita telah mula mengenal Allah dan mula membibitkan rasa cinta kepada Allah, dunia ini kita pandang sebelah mata sahaja. Jadi apa sahaja Allah timpakan dekat dunia ini, kita boleh hadap dengan baik. Kita boleh lalui dengan baik. Kerana apa? Kerana kita telah dapat sesuatu yang sangat manis yang kita tak dapat melainkan dengan mengenal Allah itu. Ya, jadi sama-sama kita nak luruskan. Kita buka Al-Quran, kita nak kenal Allah dengan lebih baik. Kita nak nampak macam mana Allah menzahirkan Ar-Rahman Ar-Rahim dia kepada kita melalui kalamullah. Baik, soalan yang kedua. Soalan ini adalah dibina untuk kita merefleksi, muhasabah, dan meluruskan balik bagaimana seharusnya perjalanan kita dengan Al-Quran. Baik, soalan yang kedua. Bagaimana saya menjadikan Al-Quran lebih menyenangkan? Baik. Okey, minta maaf. Bagaimana saya menjadikan Al-Quran lebih menyenangkan? Mungkin ada di kalangan kita yang berasa berat sangat untuk buka Al-Quran. Ya? Okey. Jadi, kadang-kadang kita merasakan bahawa cukup sekadar kita scroll di Facebook, mendengar tazkirah. Ya? Minta maaf ya sahabat-sahabat. Masalah sedikit. Okey, baik. Kadang-kadang kita merasakan terlalu berat untuk kita pegang Al-Quran pada waktu subuh, selepas salat ataupun sebelum salat. Ya? Ataupun dalam masa satu hari, sebenarnya kita hanya melihat saja Al-Quran tetapi tidak ada upaya pun untuk membacanya. Baik, sebenarnya sahabat-sahabat, bagi persoalan nombor 2 ini adalah satu masalah besar yang menyebabkan kita disconnected dengan Al-Quran. Kita terputus hubungan dengan Al-Quran. Kerana apa? Kerana ada sesuatu yang besar telah menyaluti ataupun menutupi hati kita sehingga jiwa kita ataupun hati dan iman kita ini tak dapat nak digerakkan untuk melakukan amal saleh ataupun membaca Al-Quran. Kadang-kadang ibu-ibu, ya,
kita ni, ibu-ibu di depan saya ni, saya yakin orang yang sukakan majlis ilmu, ya, yang mengambil masa untuk ataupun yang memperuntukkan masa untuk mendengar majlis ilmu, mendengar ceramah. Tetapi satu persoalan yang saya nak tanyakan kepada diri ibu-ibu semua, benarkah dalam satu hari ada ayat Al-Quran yang ibu-ibu baca sehingga bacaan tersebut bersama terjemahannya berbekas di dalam jiwa? Ya, kalau tidak ada lagi proses ini, bermaksud sebenarnya kita dengan Al-Quran masih lagi terputus dan kita tidak reconnect lagi. Ya, kita tak connect, tak ada connection lagi antara kita dengan Al-Quran. Jadi untuk menjawab soalan yang kedua, bagaimana saya menjadikan Al-Quran lebih menyenangkan, tidak lain dan tidak bukan adalah salah satunya kita membuang karat-karat ataupun kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kita, yang mana kejahatan berupa maksiat, dosa besar, kelalaian itulah yang melemahkan tangan kita untuk pegang Al-Quran dan buka, ya, yang menghalang lidah kita untuk baca Al-Quran dan juga terjemahannya. Ya, jadi perlu ada, yang pertama sekali, kita sendiri kena sedar yang kita ni berada di dalam keadaan yang red zone. Red zone kita dengan Al-Quran. Kita dalam keadaan yang sangat bahaya. Sebab kita sangat-sangat jauh dengan Al-Quran walaupun mungkin kita selalu dengar ceramah Al-Quran. Ya, tidak cukup kita mendengar hasil penyampaian orang lain. Ya, kerana ketika mana kita mendengar, itu adalah hasil tadabbur ataupun hasil usaha tadabbur daripada penyampai. Tetapi tatkala kita sendiri yang melakukan proses tersebut, lebih berbekas di dalam jiwa dan kemudian ada air mata akan mengalir kerana takut pada ayat azab. Ya, kita berasa terharu, berasa syahdu, berasa selamat ketika mana membaca ayat-ayat tentang pengampunan daripada Allah. Baik, soalan yang ketiga. Apakah saya mempunyai fikiran yang serius untuk tadabbur Al-Quran? Soalan yang ketiga ini adalah soalan yang nak membawakan perjalanan live pada hari ini dengan lebih mendalam. Saya tanyakan kepada anda ibu-ibu, ya, ibu-ibu, rakan-rakan, sahabat di Indonesia, apakah anda mempunyai fikiran yang serius untuk tadabbur Al-Quran? Ya, sama ada kalaulah anda serius untuk tadabbur Al-Quran, bermaksud anda telah bersedia memberikan diri, jiwa dan raga untuk mempelajari ilmu yang baru, yang lebih mendalam untuk menghubungkan jiwa anda dengan satu ayat Al-Quran. Jadi saya nak tanyakan satu soalan kepada ibu-ibu semua. Apakah yang anda ketahui tentang tadabbur Al-Quran? Boleh tuliskan di ruangan komen. Ya, kerana apa? Pemahaman tentang tadabbur Al-Quran ini akan menentukan betapa dalamnya hubungan anda dengan Al-Quran. Siapa yang baru pertama kali dengar perkataan tadabbur, boleh tulis di ruangan chat. Berapa ramai orang yang baru mendengar perkataan tadabbur? Itu yang pertama. Dan apakah yang anda fahami tentang tadabbur Al-Quran? Sebab bila kita nak masuk tentang reconnect with Quran, sebenarnya kita telah mula melakukan satu usaha yang lebih mendalam, yang bukan sekadar bacaan Al-Quran, tetapi ada unsur-unsur lain yang melibatkan panca indera dan akal fikiran untuk merenung ayat Al-Quran tersebut.